Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM dan saya percaya murid-murid yang berada di tingkatan 5 tentu memahami tentang tajuk berkenaan dengan kedaulatan negara. Adakah murid-murid juga faham mengenai ciri-ciri negara berdaulat dan apakah pula kepentingan mewujudkan negara berdaulat ini? Jadi, Cikgu Rozana akan bersama dengan kita untuk menerangkannya. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih Rina. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang ciri-ciri negara berdaulat. Baiklah, ada 4 ciri-ciri negara berdaulat. Yang pertama ialah mempunyai pemerintahan. Sebuah negara berdaulat mesti mempunyai sistem pemerintahan. Pemerintahan negara berdaulat diwujudkan untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi. Kita lihat di Malaysia, ketua utama negara kita ialah Yang di-Pertuan Agong, manakala ketua kerajaan ialah Perdana Menteri dan dibantu oleh sistem Jemaah Menteri. Dan negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, iaitu pilihan raya diadakan untuk melantik pemerintah. Itu yang pertama. Okey, ciri yang kedua ialah mempunyai sempadan. Sempadan ialah garis pemisah antara negeri atau negara. Malaysia berkongsi sempadan darat, air dan udara dengan Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan Filipina yang diakui oleh PBB. Sempadan ini membolehkan pembangunan ekonomi, pertahanan, pentadbiran mudah dilaksanakan. Contohnya, sempadan antara Singapura dengan negeri Johor dipisahkan oleh Tambak Johor. Jadi perlu ada sempadan supaya tidak ada pencerobohan. Yang ketiga ialah mempunyai perundangan. Setiap negara berdaulat perlu ada undang-undang. Mengapa perlu ada undang-undang? Kerana sistem perundangan menjadi asas kepada peraturan negara. Penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Sekiranya tiada undang-undang, negara akan terdedah dengan jenayah, penyeludupan dadah dan pembunuhan secara berleluasa. Jadi perlu ada undang-undang. Undang-undang merupakan asas kepada pembentukan sesebuah negara dan asas sistem perundangan negara kita ialah perlembagaan persekutuan yang kita masih amalkan sehingga ke hari ini. Parlimen Malaysia bertugas sebagai penggubal dan menentukan sistem perundangan negara kita. Rakyat terikat dengan undang-undang supaya masyarakat dapat hidup sejahtera, dapat hidup harmoni dengan patuh kepada undang-undang yang telah digubal oleh kerajaan. Baiklah, kita lihat ciri yang keempat. Setiap negara berdaulat perlu mempunyai rakyat. Barulah ada negara. Rakyat ialah penduduk di sesebuah negara dan terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Jika kita lihat di Malaysia, Malaysia ialah sebuah negara yang unik kerana negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam yang disatukan melalui satu bahasa dan kebudayaan, rukun negara serta identiti nasional yang sama. Kita lihat contoh yang paling dekat ialah Malaysia, rakyat yang berbilang kaum tapi boleh hidup harmoni di sebuah negara. Okey, itu ialah ciri-ciri negara berdaulat. Okey, tadi ada jenis kedaulatan, dah ada tentang akronim. Untuk ciri-ciri kedaulatan juga, kita ada akronim untuk murid mudah mengingat. Mari kita lihat akronim untuk ciri-ciri berdaulat ialah super. Super. Okay. S untuk sempadan,
U untuk undang-undang, PE untuk pemerintah dan R untuk rakyat. Jadi kita akronimkan dia jadi super supaya murid-murid mudah mengingat tentang ciri-ciri negara berdaulat. Mudah sangat tu cikgu. Kalau kita ingat super, kita boleh pastikan yang kita juga faham bahawa ada 4 ciri, iaitu super. Okey, cikgu, pastinya berkenaan dengan pembelajaran ni, ada tak persoalan yang nak diajukan kepada murid-murid kita? Mesti ada sebab kita nak nilai kefahaman murid tentang apa yang telah saya terangkan sebentar tadi tentang ciri-ciri negara berdaulat. Okey, Baik. mari kita lihat contoh soalan yang boleh menilai pemahaman murid untuk tajuk ini. Kita lihat untuk soalan aneka pilihan. Antara berikut, yang manakah ciri negara berdaulat? 1. Mempunyai raja. 2. Mempunyai rakyat. 3. Mempunyai sempadan. 4. Mempunyai ekonomi yang kukuh. Kita lihat pilihan jawapan. A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Okey, ada tak murid-murid di talian yang cuba ingin menjawab? Okey, Haris yang angkat dulu. Terima kasih Haris. Okey, yang lain kita akan beri peluang. Okey, Haris, bacakan soalan dan bacakan pilihan jawapan. Silakan. Okay. Antara berikut, yang manakah ciri negara yang berdaulat? Jawapannya mempunyai rakyat dan mempunyai sempadan. C. Okey, jawapan Haris mempunyai rakyat, mempunyai sempadan. 2 dan 3. Terima kasih Haris. Okey, mari kita lihat contoh jawapan ataupun jawapan yang betul untuk soalan ini. Ya, tepat sekali. Untuk jawapan ini, ciri negara berdaulat ialah mempunyai rakyat dan mempunyai sempadan. Terima kasih Haris. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang lain. Okey, kita ada gambar. Gambar yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong. Gambar 1 merujuk kepada lambang kedaulatan negara Malaysia sejak mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Nyatakan 2 ciri negara berdaulat. Ada tak murid-murid yang cuba nak jawab soalan ini? Okey, Anwari angkat dulu. Okey, kita minta Anwari cuba jelaskan, nyatakan 2 ciri-ciri negara berdaulat, baca soalan dan baca jawapan. Gambar 1 merujuk kepada lambang kedaulatan negara Malaysia sejak mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Nyatakan 2 ciri-ciri negara berdaulat. Jawapan dia, ciri-ciri negara berdaulat ialah mempunyai pemerintah. Selain itu, sebuah negara berdaulat mempunyai sempadan. Seterusnya, sebuah negara mempunyai undang-undang dan akhir sekali, sebuah negara mempunyai rakyat. Okey, terima kasih Anwari. Mari kita lihat contoh jawapan yang betul yang boleh jadi rujukan kepada murid-murid di rumah. Okay, terima kasih Anwari. Mari kita lihat. Okey, baiklah. Ciri-ciri negara berdaulat ialah mempunyai pemerintah. Selain itu, sebuah negara berdaulat mempunyai sempadan. Seterusnya, sebuah negara mempunyai undang-undang. Akhir sekali, sebuah negara mempunyai rakyat. Kalau kita lihat, soalan hanya minta 2 ciri negara berdaulat, tapi Anwari cuba menjawab 4 jawapan. Kenapa? Sebab Anwari mungkin mengingat ciri-ciri berdaulat berdasarkan akronim yang telah saya berikan tadi. Okey, terima kasih Anwari. Terima kasih. Okey, jadi kita boleh beri ganjaran untuk Haris dan Anwari. Okey, Anwari dan juga Haris dah dapat 2 ganjaran ya cikgu. Baik, yang seterusnya mungkin cikgu nak teruskan pembelajaran kita, silakan. Okey. Okey, mari kita lihat untuk seterusnya. Sebagai rakyat yang patriotik, apakah cadangan anda untuk mengekalkan kedaulatan negara? Kita tanya soalan kebat. Okey, kita lihat ada tak murid-murid kita yang nak cuba menjawab?
Ada. Okey. Okey, Fatimah. Silakan. Fatimah dulu. Fatimah. Okey, kita bagi peluang Fatimah untuk menjawab soalan. Sebagai rakyat yang patriotik, apakah cadangan anda untuk mengekalkan kedaulatan negara? Cadangan saya untuk mengekalkan kedaulatan negara ialah mematuhi undang-undang negara. Selain itu, saya akan taat kepada pemerintah. Seterusnya, saya akan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, meningkatkan ilmu pengetahuan. Okey, terima kasih. Itu jawapan kasih. Fatimah. Kita tengok contoh jawapan. Okey, cadangan saya untuk mengekalkan kedaulatan negara ialah dengan mematuhi undang-undang negara. Selain itu, saya akan taat kepada pemerintah. Seterusnya, saya akan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, meningkatkan ilmu pengetahuan. Itu cadangan anda ataupun saya untuk mengekalkan kedaulatan negara. Terima kasih Fatimah atas jawapan yang betul dan tepat sekali. Tahniah Fatimah. Ada ganjaran juga kan, cikgu? Ya, ada ganjaran untuk Fatimah. Baik. Kita beri Fatimah satu lagi ganjaran. Okey, cikgu. Kalau kita lihat tadi, murid-murid yang berada secara atas talian dan juga saya percaya mahupun di rumah faham berkenaan dengan ciri-ciri negara berdaulat. Pastinya murid-murid juga nak mengetahui kenapa ada ataupun kepentingan mewujudkan negara berdaulat ni, cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Rina. Seterusnya kita sambung kepada kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, kepentingan mewujudkan negara berdaulat yang pertama ialah keberkesanan pentadbiran. Apabila sebuah negara berdaulat, maka ia memberi kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan daripada pihak lain. Dasar pentadbiran negara Malaysia dilaksanakan oleh Jemaah Menteri dan kementerian yang berkaitan tanpa campur tangan daripada negara lain. Maknanya kita mengatur acuan pemerintahan kita sendiri. Selain itu, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri melalui pengagihan kuasa mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Seterusnya ialah kemakmuran ekonomi. Apabila negara berdaulat, ekonomi akan makmur kerana negara bebas menjalankan dasar-dasar ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara. Kedaulatan penting untuk negara kerana melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Selepas merdeka, pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi pembangunan ekonomi meliputi pelbagai bidang, contohnya pertanian, perindustrian dan perdagangan. Maka dapat dilihat bahawa negara berdaulat akan mewujudkan kemakmuran ekonomi. Seterusnya ialah kesejahteraan sosial. Kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar sosial untuk kesejahteraan rakyat agar dapat melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Beberapa perkara berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah dan perpaduan. Maknanya apabila sebuah negara itu negara berdaulat, kerajaan boleh mengatur semua aspek supaya menjadikan rakyat akan hidup harmoni. Okey. Jadi seterusnya ialah kecemerlangan hubungan luar negara. Sebuah negara berdaulat akan menjalin hubungan dengan negara luar untuk kepentingan politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi melalui hubungan dengan negara luar, negara kita akan mendapat pelbagai faedah. Jadi itu ialah kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, kita lihat bersedikit untuk untuk tajuk ini untuk melihat pemahaman murid. Kita terus kepada soalan huraikan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, kali ini cikgu nak minta Anwari untuk jawab soalan ini. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Silakan Anwari. Baik, cikgu. Huraikan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat ialah mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Selain itu, meningkatkan kemakmuran ekonomi. Seterusnya, melahirkan kesejahteraan sosial dan akhir sekali meningkatkan kecemerlangan hubungan dengan luar negara.
Terima kasih Anwari. Terima kasih. Maknanya Anwari faham apa yang cuba saya sampaikan tentang kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Mari kita lihat contoh jawapan. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat ialah mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Selain itu, meningkatkan kemakmuran ekonomi, seterusnya melahirkan kesejahteraan sosial dan akhir sekali meningkatkan kecemerlangan hubungan dengan luar negara. Okey, jadi itu ialah kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Jawapan yang tepat daripada Anwari ya cikgu, selayaknya untuk mendapatkan ganjaran. Betul kan cikgu? Ya, betul sekali. Okey, kita nak berikan Anwari satu ganjaran lagi. Baik, nampaknya itu merupakan dari segi pembelajaran yang perlu kita faham berkenaan dengan ciri-ciri dan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM.